Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak menentang Selangor 2, yang mana Perak menang 1-0 hasil jaringan dari Faris Daniel. Pada perlawanan ini boleh dikatakan Perak berjaya untuk mengawal perlawanan dengan bagus, ball position yang bagus, sehingga pada minit 90 lebih pemain pasukan Selangor ada yang dikenakan kad merah apabila tidak mampu untuk mengawal emosi, apabila Perak terlalu banyak untuk mengawal position. Tetapi pada perlawanan ini boleh saya katakan Perak sepatutnya boleh menjaringkan lebih dari 1 gol. Tetapi sayang apabila ada beberapa percubaan yang sepatutnya dijaringkan gol, dikonvert kepada jaringan dah di hadapan gawang, tetapi gagal disudahkan oleh bahagian hadapan pasukan Perak dengan sempurna. Jadi dengan kemenangan 1-0 ni, Perak tidaklah boleh bergembira ataupun lebih berseronok terdahulu. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi perlu untuk konsisten dan memenangi setiap game yang seterusnya untuk melayakkan diri ke saingan Liga Super secara automatik, dan yang paling penting adalah untuk memastikan yang mereka boleh target ke saingan Piala Malaysia selepas Liga berakhir nanti. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Perak pada perlawanan ni? Untuk pasukan Perak pada perlawanan ni, perkara pertama yang saya suka adalah tentang import mereka yang bernama Sunday Afolabi. Sunday Afolabi menunjukkan satu corak permainan yang bagus dan juga versatile bagi pasukan Perak pada perlawanan ni. Di bahagian tengah pada awal ataupun pada first half, beliau bertindak sebagai holding midfielder dan beliau berjaya untuk menjalankan tugas dengan sangat bagus, yang mana beliau boleh distribute bola ke hadapan dengan bagus, beliau boleh untuk menggerakkan build-up di bahagian tengah, beliau boleh membantu bahagian pertahanan dengan sangat bagus. So boleh dikatakan Sunday Afolabi adalah pemain import yang memang antara pemain import yang terbaik untuk pasukan Perak. Dalam beberapa game sebelum ni pun dia memang perform, dan di second half pula peranan untuk Sunday Afolabi telah ditukar untuk bermain di bahagian centre back, dan di bahagian centre back pun beliau menunjukkan keserasian bersama dengan partner beliau dengan sangat bagus, dan beliau berjaya untuk mengekang beberapa asakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Selangor melalui counter attack. Jadi memang boleh dikatakan Sunday Afolabi ni versatile, performance bagus, work rate bagus, muda dan juga memang konsisten, dan juga player yang happy go lucky. Orang duk tengah marah tentang red card dan sebagainya, dia duk menari kan. So memang dia adalah player yang enjoy the game. So memang deserve lah, boleh saya katakan Sunday Afolabi adalah player yang layak untuk diberi man of the match pada perlawanan semalam kepada pasukan Perak. Boleh bermain di mana-mana posisi yang diturunkan oleh coach, diminta oleh coach. Tengah boleh main defend, boleh main tak buat mistake, dan dia bagi komitmen yang bagus, rajin pun rajin. So dia deserve untuk dapat man of the match lah bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Perak yang boleh saya puji adalah di second half, iaitu kemasukan Khairul Ashraf, yang mana apabila kemasukan Khairul Ashraf tersebutlah yang mengubah corak permainan pasukan Perak di bahagian tengah untuk nampak lebih efektif dalam penggerakan dan juga dalam untuk mengekalkan ball position, yang mana Khairul Ashraf bertindak di posisi Sunday Afolabi lah yang bermain sebagai defensive midfielder pada first half tu. So apabila masuk Khairul Ashraf, nampak lagi proper bahagian tengah apabila Khairul Ashraf berjaya untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat baik. Distribution daripada long ball beliau sangat baik, daripada segi short passing beliau pun sangat baik. Dia boleh link up dengan bahagian serangan pun dengan sangat baik. So bagi saya Khairul Ashraf is deserve to be untuk dalam first 11. So boleh saya katakan mungkin percaturan ataupun first 11 yang paling terbaik adalah meletakkan Khairul Ashraf sebagai defensive midfielder ataupun pemain nombor 6, dan push Sunday Afolabi untuk berada kekal di centre back. So mereka akan dapat tim yang balance dan juga konsisten lagi di bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan sekiranya dua player ni diturunkan dalam first 11 masing-masing dalam pada perlawanan yang akan datang. Itu yang kedua, kemasukan Khairul Ashraf mengubah sedikit corak permainan pasukan Perak di bahagian tengah. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan daripada segi corak permainan pasukan Perak juga berubah adalah apabila mereka membawa masuk Firdaus Sayadi bermain di bahagian kanan, yang mana sebelum itu Hakimi Isa bermain di bahagian kiri, yang bermain di bahagian posisi tersebut, dan kemasukan Firdaus Sayadi
telah memberikan impak yang positif kepada pasukan Perak, yang mana kita boleh tengok lah apabila masuk video saya di bahagian kanan tu nampak lebih aktif, nampak lebih menyerang. Dan dia juga yang merencanakan untuk gol pasukan Perak, yang mana dia tak tamak, dia passing kepada Faris Daniel. So memang nampak lah masuk video saya di ni, bahagian attacking pasukan Perak nampak lebih positif dan lebih efektif dalam menyerang, dan banyak bergerak di bahagian kanan dengan lebih proper, dengan gerakan 1-2 bersama Lucho dan sebagainya. So benda tu yang menampak pasukan Perak lebih efektif di second half, apabila pertukaran yang dilakukan telah mengubah corak permainan pasukan Perak yang boleh dikatakan pada first half bagus juga, tetapi di second half nampak lebih proper, nampak lebih teratur, nampak lebih berdisiplin dengan gerakan-gerakan yang lebih berbahaya di second half pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga lah yang saya boleh puji untuk pasukan Perak. Yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Perak, mereka punya fullback di bahagian kiri, Aiman Yusni waktu masuk second half dan sebagainya. So fullback pasukan Perak nampaklah yang mereka boleh naik turun, mereka boleh bertahan dengan baik, mereka boleh buat supporting play dengan overlapping semua dengan baik, crossing mereka pun ok, not bad. So mereka perlu konsisten sahaja next game untuk memastikan yang mereka boleh menang dalam setiap game yang akan datang. Dan apa yang boleh saya cakap untuk Perak secara keseluruhannya, perlu keep consistency, mereka perlu konsisten dalam setiap game, mereka perlu perbaiki yang mana mereka lemah. Antara kelemahan dia adalah daripada segi execution, yang mana mereka punya idea, gerakan-gerakan dan juga ball position, simpan bola dengan lebih lama, bawa bola pergi depan dah bagus semua, tetapi daripada segi execution di final third, terutamanya di dalam kotak penalti pasukan lawan, mereka perlu improve untuk menyudahkan peluang-peluang yang terhidang untuk mendapatkan gol. Kalau mereka tak dapat gol, macam mana mereka nak menang kan? So benda itulah yang perlu diimprove oleh pasukan Perak. Dan untuk striker, mereka mungkin perlukan striker yang lebih proper, yang boleh link up antara bahagian tengah dengan baik lah, ataupun bahagian winger untuk dijadikan sebagai target man. Sebab apa? Sebab Plazibat tak boleh nak buat benda tu. Plazibat seakan-akan macam Embalo dekat Sabah aja, lebih kurang kan. So benda tu yang merugikan pasukan Perak di bahagian serangan, apabila mereka tak ada proper striker yang boleh untuk sambut bola ataupun menerima hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain winger ataupun pemain-pemain tengah. So benda tu yang perlu dibaiki oleh pasukan Perak pada perlawanan semalam dan juga untuk perlawanan yang akan datang. Jadi itu untuk pasukan Perak. Untuk pasukan Selangor FC 2, saya bukan nak kata lah, tapi corak permainan mereka nampaknya seakan-akan tak nampak corak permainan pada perlawanan semalam. Mereka lebih kepada dapat bola, bawa bola pergi depan, hilang. Dapat bola, bawa bola pergi depan, hilang. Dapat bola, bawa bola pergi depan, hilang. So tak nampak mereka punya DNA ataupun mereka punya movement. Tak nampak mereka punya play style yang seperti mana skuad utama. So mungkin mereka perlukan perubahan dan juga kesedaran yang mereka adalah feeder team. So mereka adalah pasukan development dan mereka perlu menunjukkan yang mereka boleh buat something dan juga menunjukkan corak permainan yang lebih better pada perlawanan yang akan datang. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.